Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan 3.6 iaitu hormon tumbuhan. Jadi sebagaimana manusia, tumbuhan juga menghasilkan hormon. Tapi hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan tidaklah sebanyak hormon dalam manusia. Hormon tumbuhan yang perlu kita tahu ada 5, iaitu yang pertama adalah oksin, yang kedua adalah etilena, yang ketiga adalah gibberellin, dan yang keempat adalah cytokinin, dan yang kelima adalah asid absisik. Okey, jadi tumbuhan ini dia tidak dapat bergerak. Tapi anda kata dia dia juga walaupun dia tidak boleh bergerak, tapi dia juga menghasilkan koordinasi, walaupun perlahan. Koordinasi ini maksudnya pergerakan lah, dan gerak balas, menghasilkan gerak balas, walaupun gerak balas tu tidaklah cepat dan jelas nampaknya. Okey, kita tengok dulu untuk hormon yang pertama. Hormon yang pertama dikenali sebagai oksin. Okey, jadi fungsi oksin adalah untuk merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel pada pucuk dan akar. Jadi oksin ni adalah major hormon lah yang dihasilkan oleh tumbuhan. Sebab basically tumbuhan ni perlu melalui proses pertumbuhan dan pemanjangan di bahagian pucuk dan akar untuk dia membesar. Sebab akar itu perlu memanjang lebih ke bawah, manakala pucuk tu akan tumbuh naik ke atas. Jadi oksin inilah untuk merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel pucuk dan akar. Selain itu, oksin juga merangsang pertumbuhan akar adventitis. Okey, jadi kalau pernah tengok pokok jenis ini, maksudnya kalau pernah buat eksperimen masa lower form, masa sekolah rendah, kita tanam biji kacang hijau di tempat yang gelap. Kita pun buat satu lubang cahaya disimpan dalam kotak. Itu yang kita namakan sebagai unidirectional light. Cahaya itu datang dari satu arah dan didapati kacang hijau pucuk kacang hijau tu dia akan menghampiri atau menghala ke arah cahaya, dan kita namakan sebagai positive phototropism. Itu adalah salah satu kesan daripada hormon oksin. Jadi di manakah sebenarnya hormon oksin ni berada? Okey, didapati bahawa hormon oksin ni dia berada di bahagian hujung pucuk dan hujung akar. Okey, di hujung pucuk dan hujung akar. Okey, jadi ada eksperimen yang dijalankan di mana dijalankan pada ni eksperimen ni digunakan hujung pucuk, dan hujung pucuk ni kita ada istilah dia yang dinamakan sebagai koleoptil. Okey, diistilahkan sebagai koleoptil, dan koleoptil ni terbentuk bila pucuk atau biji benih tu ditanam dalam bilik yang gelap. Okey, maka dia tumbuhlah pucuk naik ke atas koleoptil ni. Okey, kemudian koleoptil tu telah dibuat satu eksperimen yang pertama. Ni maksudnya dia buat hipotesi lah. Betul ke oksin ni duduk dekat hujung pucuk atau di hujung koleoptil tu? Jadi apa yang dibuat pada eksperimen pertama, hujung koleoptil tu dipotong, iaitu pada bahagian atas zon pemanjangan, dan dibiarkan batang ni, pucuk ni tak ada koleoptil di atasnya. Dan selepas beberapa lama didapati bahawa tiada pertumbuhan. Maksudnya pucuk itu tidak memanjang naik ke atas.
Tapi bila diletakkan semula koleoptin tu, didapati dia tumbuh semula ke atas. Okey. Itu eksperimen pertama lah. Maksudnya dah ada betul. Yang kedua, eksperimen kedua, bahagian hujung koleoptin ni telah dibuang. Kemudian diletakkan blok agar pada hujung koleoptin. Okey, selepas 2 jam, kita letakkan blok agar sahaja. Bukan kita letakkan hujung koleoptin, letakkan blok agar yang tadinya kita letakkan hujung koleoptin, dan dia dapati koleoptin tu tumbuh tegak ke atas. Jadi sebenarnya pada hujung koleoptin ni ada hormon oksin. Hormon oksin tu telah meresap ke dalam blok agar ni, dan maka dalam blok agar ni ada hormon oksin yang menyebabkan koleoptin ni tumbuh tegak ke atas. Yang ketiga, eksperimen ketiga, hujung koleoptin ini telah dibuang. Okey, diletakkan pada blok agar tu. Tapi blok agar tu letak sebelah pada ni, sebelah sahaja. Okey, didapati bahawa koleoptin tu telah membengkok ke tepi. Jadi eksperimen ni menunjukkan bahagian di mana oksin tu telah meresap, iaitu bahagian tepi ni, menerima oksin, dan oksin tu memang merangsang pemanjangan hujung koleoptin ni atau pada koleoptin. Okey, gambar rajah ni menunjukkan bahagian pada hujung pucuk Okey, bahagian pada hujung pucuk, di mana bahagian paling atas sekali pada hujung pucuk ni lah kita panggil sebagai zon pembahagian sel. Dan pada ni lah hormon oksin dihasilkan pada meristem apex pada hujung koleoptin. Jadi oksin dihasilkan pada hujung pucuk, di mana di hujung pucuk ada meristem apex, dan di meristem apex lah terhasilnya oksin. Dan oksin ni boleh meresap ke bahagian zon pemanjangan sel. Okey, zon pemanjangan sel, dan kepekatan oksin yang tinggi pada pemanjangan sel merangsang pemanjangan sel, dan taburan oksin yang sekata menyebabkan sel memanjang pada kadar yang sama. Itu cara tumbuhan tu membesar. Kita tak boleh nampak tulang membesar macam kita, tapi macam mana tumbuhan ini kita nampak tumbuh membesar, di mana pada hujung pucuk dan hujung akar dia ada 3 zon ni lah, di mana dia ada zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel, dan zon pembezaan. Jadi untuk zon pembahagian sel, di mana adanya meristem apex, okey, sel yang dinamakan meristem apex, dekat sini lah ada hormon oksin. Hormon ni akan meresap ke bawah zon pemanjangan sel. Jadi dekat sinilah yang merangsang sel itu memanjang, dan di bawah ni adalah zon pembezaan. Okey, jadi kita boleh tengoklah ni di mana oksin ni merangsang pembahagian sel dan pemanjangan sel. Jadi bila diletakkan oksin ni, memang didapati sel ni akan jadi lebih aktif membahagi. Kita tahu bahawa di hujung pucuk dan hujung akar pun memang nama zon pembahagian. Memang pada masa itu sel sangat aktif membahagi. Jadi kerana adanya oksin juga. Okey, jadi kita dah tahu bahawa oksin ni dihasilkan di hujung pucuk dan di hujung akar. Okey, jadi didapati bahawa selain daripada kita dah tahu bahawa hujung pucuk dan hujung akar ni menghasilkan oksin, satu lagi eksperimen telah dijalankan bahawa oksin ini sangat sensitif kepada cahaya. Dia tidak boleh kepada cahaya, di mana apabila oksin ni apabila pucuk ni terdedah kepada cahaya, contohnya sebagai contoh cahaya datang dari arah ini, maka oksin kan duduk sini kan sepatutnya. Jadi oksin ni dia akan menjauhi cahaya, dan dia akan berada di bahagian sini. Okey, di bahagian sini, bahagian kawasan teduh.
Jadi kawasan teduh ni akan menerima oksin dengan lebih banyak lah. Sebab semua oksin yang ada dekat dengan sini, sepatutnya oksin sini akan turun kat sini kan. Bahagian ni akan turun kat sini. Tapi disebabkan oksin ini menjauhi cahaya, maka hormon oksin semuanya ke bahagian teduh. Jadi bahagian yang menerima oksin yang tinggi telah memanjang dengan lebih cepat. So cell expansion ni maksudnya sel memanjang dengan lebih cepat berbanding dengan sel yang menghadap cahaya, menyebabkan pucuk itu membengkok ke arah cahaya. Okey, ibarat macam kalau kita buat exercise, cuba awak pakat buat exercise macam tu. Okey, bila buat macam ke tepi tu, buat exercise macam tu, bending exercise, cuba rasa bahagian badan awak sebelah mana yang akan expand, yang akan rasa macam stretch masa tu. Jadi itulah sama situasi dengan tumbuhan. Maksudnya bahagian yang membengkok ke arah tu, yang kita bending ni, bahagian sini, maksudnya sel itu memanjang dengan lebih banyak berbanding bahagian sini. Jadi samalah kes dengan yang tumbuhan ni. Jadi sebelah sini sel memanjang dengan lebih banyak berbanding di sebelah sini. Okey, ni eksperimen yang telah dibuat di mana dia nak tengok betul ke oksin ni sensitif kepada cahaya. Okey, untuk eksperimen 1, kita tahu yang oksin dihasilkan di meristem apex pada hujung kolektil. Okey, so dibuat eksperimen di mana diberikan cahaya daripada semua arah. Okey, jadi oksin ni semua akan menjauhi cahaya, dia akan turun ke bawah. Jadi dia meresap ke zon pemanjangan. Jadi taburan oksin adalah sekata, kadar pemandangan sel juga sama dan kolektil ni tumbuh tegak naik ke atas. Sebab cahaya ni dari semua arah, jadi oksin semua turun ke bawah pada kadar yang sama. Jadi kolektil ni tumbuh tegak ke atas. Okey, itu tak ada masalah lah. Okey, yang kedua, dia buat eksperimen jika cahaya tu datang sehala sahaja. Contohnya daripada belah arah kanan. Okey, kita tahu oksin dihasilkan di meristem apex di hujung kolektil. Okey, oksin akan meresap ke zon pemanjangan, betul. Tapi lebih banyak oksin akan berkumpul pada bahagian teduh. Jadi kepekatan oksin di bahagian teduh lebih tinggi. Macam saya kata bahawa oksin ini sangat sensitif kepada cahaya. Oksin ini menjauhi cahaya, maka dia akan berada di kawasan yang teduh, iaitu bahagian sini. Dan oksin ini akan turun ke bahagian, meresap ke bahagian zon pemanjangan. Jadi bahagian teduh menerima oksin lebih banyak berbanding bahagian yang menghadap cahaya. Maka bahagian teduh memanjang lebih cepat berbanding sel di bahagian terang. Kerana fungsi oksin merangsang pemanjangan sel. Jadi kolektil dan hujung pucuk akan membengkok dan tumbuh ke arah cahaya dan menunjukkan fototropism positif. Okey, ini pula eksperimen yang ketiga di mana kolektil ini ditutup dengan kertas aluminium. Okey, sebab dia kata betul ke walaupun cahaya tu datang sehala dan kita tutup kertas aluminium tu, okey, selepas 1 hari didapati kolektil itu tetap tumbuh ke atas. Kenapa? Kerana oksin dihasilkan di meristem apex di hujung ni. Jadi bila jadi oksin ni telah ditutup, jadi oksin ini tidak terefek pun dengan cahaya yang datang daripada arah ni kan. Maka dia tetap turun sekata. Okey, yang ni pula diletakkan blok agar cahaya datang sekata. Okey, oksin ada dekat bahagian hujung kolektil. Sama juga bila ada cahaya, oksin dekat bahagian yang terkena cahaya akan menjauhi cahaya pergi ke bahagian teduh. Dan yang bahagian teduh ni akan turun ke bawah. Jadi bahagian yang teduh ni menerima lebih banyak oksin dan memanjang lebih cepat, menyebabkan
koleok T tumbuh mengarah ke cahaya. Okay, dan seterusnya diletakkan kepingan mika macam tembika lah, macam pasu bunga tembika tu. Ni mika lah. So dipepejah, diberikan cahaya di mana selepas 1 hari koleok T atau hujung pucuk ini tidak tumbuh kerana mika itu menghalang oksin ni daripada meresap ke dalam zon pemanjangan. Jadi kerana itulah yang kita katakan bahawa oksin ini sangat sensitif kepada cahaya dan merangsang pemanjangan pemanjangan sel di akar dan pucuk.